أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد. Terima kasih kepada saudari pengurus majlis yang saya hormati, barisan pimpinan, sahabat-sahabat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini yang dapat sama-sama kita berkumpul secara maya bagi kita mengikuti laluan ilmu yang mudah-mudahan kita mohon kepada Allah ianya menjadi asbab bertambahlah ilmu kita, bertambahlah kefahaman kita dalam agama insya-Allah. Ini sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni syukurlah untuk kita sambung pada perbincangan tafsiran dan juga tadabbur kita pada surah Yasin. Yang lepas kita, seingat saya, telah pun kita sampai kepada perbincangan ayat yang ke 35 sampai ayat yang ke 35 yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita setelah mana dikurniakan kepada kita akan nikmat makanan, nikmat harta, nikmat pekerjaan, nikmat perniagaan, semua tu maka Allah sebutkan kepada kita afala yashkurun, maka mengapakah kamu tidak mahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini kita nak masuk kepada ayat yang ke-36. Allah nyatakan bahawa ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk semuanya berpasangan, sama ada yang ditumbuhkan oleh bumi atau yang diri mereka atau dan apa yang mereka tidak ketahui. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala menyatakan pada ayat ini subhanallazi. Kita bila mana kita membaca ayat-ayat yang Allah mulakan ayat tersebut dengan kalimah subhana, itu satu tanda Allah Taala nak tunjukkan betapa tidak ada kuasa yang lain, tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada kekuatan ataupun keperkasaan yang lain yang mampu untuk buat seperti mana yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kuasa, tidak ada Tuhan, tidak ada yang syirik itu yang mampu untuk menandingi kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi ini. Sebab apa? Sebab Allah katakan bahawa subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Dialah Maha Suci Tuhan yang suci daripada segala perkara-perkara yang boleh dipersekutukan kepada Allah, yang telah menciptakan pelbagai jenis bentuk keadaan-keadaan akan makhluk-makhluknya daripada sudut warnanya yang berbeza, rasa yang berbeza, warna kulit yang berbeza, bentuk yang berbeza, sama ada daripada tumbuh-tumbuhan, daripada buah-buahan ataupun daripada tanaman-tanaman, bahkan juga menciptakan manusia itu dalam bentuk yang pelbagai. Ada lelaki dan juga ada yang perempuan. Bahkan juga Allah kata wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Bahkan juga dalam bentuk makhluk-makhluk yang tak diketahui oleh kita. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, ayat ini Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita bahawa yang pertama, mesti kita mensucikan Allah Ta'ala dan juga tidak mempersekutukan Allah dengan perkara-perkara yang lain. Sebab apa? Sebab tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan, tidak ada
kuasa yang mampu untuk menciptakan sebagaimana yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu sembahan berhala, patung-patung berhala tu patung-patung yang batil. Sembahan yang batil. Sebab tidak mampu untuk membuat apa-apa, bahkan nak memberikan mudarat pun tak boleh, apatah lagi nak memberikan manfaat kepada manusia. Sebab tu sembahan berhala ni sembahan yang batil. Bagaimana yang berlaku pada zaman Nabi Ibrahim AS. Pada Nabi Ibrahim AS, waktu mana baginda memikirkan bagaimanakah cara untuk menyedarkan ahli kaum baginda ketika itu, termasuklah kepada ayahanda baginda ketika itu. Macam mana cara yang boleh ditegur kepada mereka? Maka baginda Nabi Ibrahim AS membuat satu cara, iaitu baginda mengambil kapak dan menghancurkan semua patung-patung berhala yang ada, dan juga ditinggalkan satu berhala yang paling besar. Semua berhala dihancurkan dan ditinggalkan berhala yang paling besar. Dan kapak yang digunakan tu digantung di tangan berhala yang paling besar tadi. Maka orang kampung pun balik, dah semua keluar. Bila balik ke kampung saja, bila balik tengok saja berhala mereka, mereka tanya dengan Ibrahim, anta fa'alta bihadha bi'alihatina ya, anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim, kamukah yang membuat ini wahai Ibrahim kepada Tuhan-Tuhan kami? Kata kaum Nabi Ibrahim. Maka Nabi kata, baginda jawab, tanyalah dengan Tuhan kamu, tanyalah dengan berhala ni, kapak dekat dia, kapak dekat tangan dia. Maka macam mana dia boleh nak mancukkan? Maka baginda pun kata, dah kalau tak boleh nak buat apa, kenapa disembah? Kenapa disembah? Jadi mana kata tidak ada kuasa, meskipun orang kafir, mereka meletakkan keyakinan kepada patung berhala yang mereka sembah. Ada patung untuk rezeki, ada patung untuk kebahagiaan, ada patung untuk kehidupan, ada patung yang mereka sembah, yang mereka puja untuk mendapatkan hajat rezeki yang mereka inginkan. Tapi itu semua perkara yang batil. Tidak ada kuasa yang tidak ada kuasa yang mereka boleh lakukan. Nak bagi mudarat pun tak mampu, apatah lagi nak berikan manfaat. Maka sebab tu Allah kata, subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Betapa bahawa nak menciptakan makhluk ini secara berpasangan-pasangan, tidak ada Tuhan yang boleh buat, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang mampu untuk buat. Hanya Allah sahaja yang mampu untuk buat. Sebab tu Allah katakan subhanallazi, yang maha suci Tuhan, maha suci Allah yang telah menciptakan akan segala perkara itu secara berpasangan. Contoh lain, kalau kita baca surah Al-Isra, kita baca surah Al-Isra, subhanallazi asra bi'abdihi laila, maha suci Allah yang telah menggerakkan hamba-Nya pada sedikit sebagian pada waktu malam. Sebab apa Allah mulakan dengan subhanallazi? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak sebutkan betapa tidak ada kuasa yang mampu nak menggerakkan Nabi daripada Mekah ke kota Aqsa dalam tempoh satu malam. Tidak ada kuasa. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang mampu berbuat sedemikian. Hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga contoh doa yang biasa kita baca. Apa doa yang biasa kita baca yang kita mulakan dengan subhana? Doa naiki kenderaan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Maha suci Tuhan yang telah menggerakkan bagi kami. Doa tu Allah Taala ajar betapa walaupun kita nampak kita bawa kereta, kita nampak kita bawa motor, kita nampak kita bawa basikal, kita nampak kereta tu ada enjin, kereta tu ada tayar sebagainya, kita nampak motor tu ada enjin, ada tayar sebagainya, kita rasa itulah yang menggerakkan.
Tetapi sebagai orang yang beriman, orang yang beriman kepada Allah, kita meletakkan betapa Allah Ta'ala lah yang mengizinkan perkara tu boleh digerakkan. Atau Allah nak tekankan bahawa subhanallazi itu mensucikan Allah daripada perkara-perkara yang boleh disyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab hanya Allah Ta'ala saja yang mampu untuk menciptakan makhluk-makhluk yang pelbagai di muka bumi ini, yang bentuknya yang pelbagai, yang warnanya yang pelbagai. Kalau makanan lah, kalau makanan juga buah-buahan, warna yang berbagai, rasa yang pelbagai, bentuk yang pelbagai. Tak payah kita ambil jauh-jauh, kita ambil yang ada kat negara kita. Tengoklah apa nama rambutan. Rambutan pun ada rambutan rambutan merah, ada rambutan yang warna kuning. Kalau durian pula, durian king ni di Wompak sebagainya, durian kampung, durian kahwin, macam-macam. Macam-macam jenis yang ada di bumi ini. Maka Allah juga menciptakan bagi manusia itu pun dalam bentuk yang pelbagai. Yang pertama ada jantina lelaki, ada jantina yang perempuan. Tambah lagi, dikembangkan lagi adanya manusia yang warna kulit itu ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang coklat-coklat, ada yang sepet matanya. Bahasa pun pelbagai, ada bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Perancis sebagainya. Makna kata apa? Makna kata hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menciptakan semua perkara-perkara yang pelbagai ini. Tak ada kuasa Tuhan yang lain. Tidak ada kekuatan yang lain yang mampu nak menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah katakan bahawa mimma la ya'lamun, dan juga daripada apa yang kamu tahu, apa yang kamu nampak. Yang kamu nampak haiwan, yang kamu nampak manusia, yang kamu nampak tumbuh-tumbuhan. Tetapi Allah katakan lagi betapa Allah juga mampu, Allah juga menciptakan perkara-perkara yang tidak kamu ketahui. Perkara-perkara yang kamu tidak ketahui. Kalau kita tahu para sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, kalau kita nak membayangkan perkara-perkara yang tak kita tahu, contohlah haiwan-haiwan yang terdapat di dasar lautan. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang sebenarnya ada dalam laut. Yang kita tahu ada ikan, ada sotong, ada kulit dan sebagainya. Tapi makhluk yang terdapat di dasar laut tu, kita pun tak tahu apa yang ada di situ. Contoh lain, kita tengok kepada ciptaan bintang-bintang, planet-planet yang ada di alam ini. Yang kita tahu ada Pluto, ada Zuhal, ada Neptune sebagainya, ada yang kita tahu, yang kita belajar dulu, ada 9 jenis planet. Itu yang diketahui. Yang tak tahu tu lagi banyak sebenarnya yang kita tak tahu daripada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab tu Allah nak tekankan bahawa subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Bahawa dialah yang telah menciptakan segala makhluk-makhluk yang hebat, yang di antaranya manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, dan juga dialah yang telah menciptakan sebarang perkara yang kita tak ketahui. Maka bagi kita ni, hendaklah kita mensucikan Allah dari sebarang perkara-perkara yang boleh disyirikan. Dialah yang berkuasa atas tiap-tiap perkara-perkara yang ada di muka bumi ini. Dan ini dah juga satu ayat yang diperintahkan kepada kita untuk sentiasa mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah perintahkan kita untuk bersyukur, maka ayat ini Allah perintah kita untuk sentiasa mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, kita baca ayat ini, kita baca tentang ciptaan Allah, kita renung alam, tadabbur kehidupan, maka kita akan nampak betapa hebatnya Allah Ta'ala dalam menciptakan akan makhluk-makhluk yang terdapat di muka bumi ini. Makhluk pun, manusia pun berbagai. Ada yang mampu, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang cantik, ada yang biasa sebagainya. Semua dia tanda-tanda bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dikasihi oleh Allah, itulah ayat yang dapat kita bincangkan, yang dapat kita sama-sama kongsikan, dan juga yang dapat kita tadabburkan pada malam ini,
Dan insyaAllah pada siri yang akan datang kita akan sambung kepada perbincangan ayat yang ke-37. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siru ala barakatillah. Serah kembali kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zim Zakaria lah. Saya yang ni relationship manager untuk wilayah selatan lah, untuk Bank Islam untuk microfinancing. Saya daripada bahagian social finance, bahagian daripada kumpulan ni lah, social finance, untuk sebagai wakil untuk social finance untuk penerangan berkenaan microfinancing. Sejarah microfinancing ni kita boleh sebab untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ekonomi negara kita ni memang terdiri daripada 90% daripada perniagaan perniagaan kita ni terdiri daripada IKS lah, dan juga sebahagian besar daripada perniagaan IKS tu adalah terdiri daripada perniagaan makro. Jadi dengan kesedaran itu, Bank Islam ingin mendekati usahawan-usahawan daripada terutama pada makro PKS untuk kita sebagai satu usaha untuk menterangkumkan semua. Nampak slide saya? Nampak. Okey, terima kasih. Untuk memulakan majlis ni, kita bercerita sedikit lah berkenaan latar belakang untuk microfinancing ni. Untuk sebagai kata Bank Islam, kami terbuka untuk mendekati semua persatuan lah, dan badan-badan ekonomi terutama PEMJ ni, dan kami berusaha hati dijemput oleh PEMJ untuk berkongsi penawaran produk pembiayaan daripada terutama dari kami lah sebagai alternatif atau kepelbagaian pembiayaan di negara kita ni lah, terpulang kepada usahawan untuk membuat pilihan yang terbaik dan sesuai dengan keperluan mereka sendirilah. Dan sebagai untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, microfinancing untuk Bank Islam ni, kita ada objektif untuk memberi peluang kepada usahawan untuk mendapatkan modal kerja lah bagi mengembangkan perniagaan tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu kita juga ingin memberi peluang kepada usahawan yang jarang diberi peluang oleh mana-mana pihak lah, kecuali agensi kajian seperti BSN atau Tekun ke mana-mana ke, untuk mencipta rekod kredit yang baik sehingga mampu menikmati kemudahan perbankan. Sebab terutamanya kebiasaannya lah, kalau macam usaha mikro yang baru nak bertapak ni, mereka tidak ada rekod kredit yang baik. Kalau macam pergi ke bank-bank biasa ke mana-mana, mesti mereka akan merequest untuk usaha ni ada rekod kredit lah, terutama paling kurang pun macam kredit card ke personal loan. Jadi mereka kadang tidak boleh untuk mencipta rekod kredit ni kerana tidak ada peluang untuk mendapat kemudahan perbankan, sebab dia macam jadi isu macam ayam dan telur lah. Macam usahawan perlukan modal untuk mengembangkan perniagaan, tetapi pihak yang menawarkan pembiayaan pun dia nak tengok untuk rekod perniagaan yang baik, untuk rekod perniagaan, rekod kredit. Jadi bila masa yang mana yang perlu untuk permulaan rekod perbankan ni, nak A ke nak B ke kan. Jadi kita memberi peluang kepada usahawan untuk cipta rekod kredit yang baik ni. Bila usahawan rekod yang kredit yang baik ni, macam peluang perniagaan tu dalam SSM dia tu, dalam siklus SSM tu dah ada untuk personal untuk business financing kan. Lepas tu kriteria kelayakan untuk financing ni adalah, satu, memenuhi definisi perusahaan mikro lah. Definisi perusahaan mikro kita ni, kita berpandukan kepada definisi daripada Bank Negara dan SME Corp lah. Definisi dia secara ringkas ni adalah dia jualan tahunan usahawan tu tidak melebihi 300,000
ataupun pekerjanya kurang daripada 5 orang. Maknanya kalau perniagaan tuan-puan tu dia punya jualan tahunannya kurang daripada 300,000, ataupun dia salah satu ataupun pekerja 4 orang masih takluk pada usaha mikro lah. Lepas nombor 2, milik warga negara Malaysia. Kita kalau macam negeri-negeri sepadan macam Johor ni kadang-kadang ada perniagaan tu berkongsi dengan warga Singapura kan, mana-mana kan, Indonesia ke, tapi kita masih boleh tengok kalau dia majoriti untuk Malaysia, tapi kita utamakan untuk warga negara Malaysia lah. So ni rukun pertama ni yang wajib untuk pembiayaan ni, dia kena daftar dengan SSM mana ataupun PUT kat Sabah Sarawak lah. Sebab Sabah Sarawak tak ada, dia tak daftar dengan SSM untuk enterprise. Untuk minimum dia minimum untuk perniagaan yang aktif ni hanyalah 6 bulan untuk bangkit atau 1 tahun untuk maju dalam perniagaan, dan berumur 18 hingga 60 tahun lah. Ni yang saya cerita tadi, definisi perusahaan mikro ni. Dia hasil jualan tahunan dia tidak melebihi 300,000 ataupun jumlah kerja tidak melebihi 5 orang. Maknanya kalau lah jualan tahunan tuan-puan tu lebih daripada 300,000 tapi pekerja tidak lebih 5 orang pun masih lagi mikro. Mana dia kita ambil kira mana satu yang paling rendah. Jadi contoh dia macam cakap ni buka ni jual kuih, tapi jumlah kerja 3 orang, tapi hasil jualan dia 400,000. Mana dia masih lagi mikro, kategori mikro lah. Tapi kalau macam kata tuan-puan pekerja dalam 10 orang tapi hasil jualan dalam 200,000 pun masih makro juga. Kita ambil kira mana salah satu lah. Inilah ringkasan daripada produk yang ditawarkan oleh Bank Islam. Sebab kita untuk microfinance kita ada 2 saja. Satu Etikat Bangkit dan juga satu lagi Etikat Maju. Untuk Bangkit ni dia sehingga 20,000, dia punya range dia dalam 5,000 hingga 20,000. Sebab Bangkit ni kita memang bagi untuk yang usahawan yang nak berkembang tetapi belum ada apa-apa asas lagi. Maknanya kalau macam dia nak mengembangkan perniagaan itu, bila dia pergi mana-mana agensi pun tak dapat pembiayaan lah. Mana kita bagi untuk dia sebagai batu loncatan untuk dia berkembang dengan lebih baik lah. Untuk tempoh dia, maksimum dia 3 tahun saja sebab dia sikit je. Dan yang paling menarik dia, kadar dia untuk Bangkit ni memang kita tak ada charge apa-apa. Memang 0%. Lepas tu kelayakan umur dia 18 hingga 60 tahun. Lepas tu kita tak perlukan apa-apa cakaran atau penjamin. Lepas tu kita ada latihan sikit lah. Untuk sebelum keluar duit tu, kita ada latihan dari segi pengurusan kewangan, pengurusan perniagaan, tapi kebanyakannya kita akan syaratkan secara online lah. Mana dalam tempoh tak sampai setengah hari, latihan disediakan oleh bank dan kos latihan tu akan dibiayai oleh bank. Mana kalau untuk Bangkit ni memang mana tuan-puan perlu sediakan diri sendiri lah untuk pergi ke latihan tu. Lepas tu untuk Bangkit dan Maju ni kita juga ada macam grant sepadan daripada kerajaan. Mana kalau macam tuan-puan lulus sehingga 10,000, mana tuan-puan pun layak untuk pakai grant sepadan hingga 10,000 juga. Mana kalau macam grant sepadan ni kita terbuka untuk pembelian barangan, peralatan, mesin, post system ke, ubah suai premis ke, tapi dengan syaratnya untuk untuk aset tetap lah. Kalau untuk Maju pula, dia punya pembiayaan tu sehingga 50,000, yang maksud tempoh dia hingga 5 tahun, tapi kita ada charge sikit lah dalam 400 tahun untuk kadar charge ni kita akan rolling untuk memberi pembiayaan kepada Bangkit lah. Sebab macam tuan-puan tahu Bangkit ni memang tak ada charge apa-apa, jadi untuk membiayai
kadar cas tu kita macam berkongsi cas lah sikit untuk maju tu. Untuk maju ni macam dia sama juga untuk cakaran dia, kita tidak perlukan cakaran, latihan disediakan dan juga gerak sepadan. Maknanya kalau macam contoh pembiayaan lah, kalau macam katalah Tuan Puan dapat lulus untuk maju tu sehingga 50,000 dan Tuan Puan juga layak untuk pakai gerak sepadan tu sehingga 50,000 juga. Maknanya dalam tangan dapat 100,000 lah. Lepas tu yang perlu bayar balik tu sehingga 50,000 saja. Gerak sepadan tu tidak perlu dibayar balik. Ya, Tuan Puan kan? Kita ada dua ni je. Kalau macam Tuan Puan usia perniagaan Tuan Puan bawah 2 tahun, lepas tu Tuan Puan belum ada apa-apa lagi pembiayaan, belum ada apa-apa lagi pembiayaan, memang sangat sesuai untuk bangkit ni sebab memang kadar dia memang macam tak masuk akal, memang 0%. Cuma untuk saya terangkan sikit lah, kalau macam ada Tuan Puan terdetik nak tanya kenapa Bank Islam boleh menawarkan pembiayaan sehingga 0%. Yang ni bukan gimmick, bukan promosi 1 dalam 10 tu. Memang kita ada, memang dah ramai pun usahawan di seluruh Malaysia yang dapat 0% ni bangkit kerana kita ada, Bank Islam ada menubuhkan satu macam nak kata badan kebajikan pun bukan, tapi dia semacam agak macam charitable house lah. Dia namakan Sedekah House ni, yang badan ni diwujudkan oleh Bank Islam untuk untuk kita lestarikan, untuk sustainable, untuk pembiayaan ni, untuk dana bangkit dan maju ni. Dan kita juga untuk kumpul semangat lah daripada ramai. Mana sebab Sedekah House ni dia kalau untuk dana dia ada 2 yang besar, satu untuk anak yatim, satu untuk rumah-rumah kebajikan, satu lagi juga untuk kita beri pembiayaan mikro etikat ni lah. Kita untuk Sedekah ni dibagi sebagai wakil juga, sebagai wakil untuk pusat zakat, untuk kita bagi punca kepada dana etikat ni lah. Sebab salah satunya daripada financial inclusion dan juga sokongan kuat daripada bank negara lah, untuk sebahagian dari pelan hidup kewangan tu, untuk bank negara mengarahkan bank-bank di Malaysia ni untuk menyantuni golongan mikro PKS untuk sebagai mengukuhkan, untuk menjadikan mikro PKS dan juga PKS yang lain sebagai lebih lestari lah, lebih berdaya tahan dan sustainable, untuk tidak untuk lebih bukan sekadar dalam 3-4 tahun, tapi menyediakan boleh bertahan hingga 10 tahun, 20 tahun, menyediakan peluang perniagaan, menyediakan peluang pekerjaan kepada ramai rakyat Malaysia lah. Sebab kita tahu sekarang kan graduan-graduan daripada industri keluar sampai 1,000 setiap tahun, tapi kebanyakan peluang pekerjaan kita tak banyak kan. Macam orang asing lagi ramai di Malaysia dapat kerja kan. Macam orang Bangladesh pun masuk pun tak tahu dapat kerja. Kita tak mampu nak sediakan pekerjaan untuk rakyat sendiri, tapi sebagai satu langkah campur tangan daripada kerajaan lah, sebagai dasar dia, terutama daripada bank negara, dia menyediakan macam ni lah untuk pembiayaan mikro ni untuk semua. Mana kalau macam ada 10 IKS yang dapat menyediakan pekerjaan kepada 4 orang, satu mikro PKS dapat menyediakan pekerjaan kepada 4 orang. Kalau 10 PKS dah ada 40 orang. Jadi bayangkan kalau PKS dah ada 10,000, 500,000, 1 negara, berapa banyak pekerjaan kita dapat keluarkan, dan juga berapa banyak peluang perniagaan dapat disediakan, dan juga kerajaan pun dapatlah kutip cukai lagi banyak kan. Untuk kriteria tambahan untuk microfinancing ni, satu, aktiviti perniagaan patuh syariah dan undang-undang lah. Ini wajib. Untuk, lepas tu, rekod kredit yang bersih dan tidak senang hitamkan, maknanya siklis. Lepas tu, tidak rekod dalam sistem dicek.
Ini kalau macam ada cek tendang, tidak dikenakan sebarang tindakan undang-undang dan juga tidak disediakan bankrupt dan muflis. Ini sebab kita bank Islam juga beroperasi sebagai bank biasa. Kita tertakluk pada standard operating procedure biasa untuk bank lah, mana memang tak boleh bankrupt atau muflis, tak boleh ada tindakan undang dan juga sikris. Sikris ni bukan kita tak boleh ada financing dalam sikris, tetapi tidak boleh ada rekod tertunggak lah. Maknanya kalau tuan-puan ada 5-6 fasiliti pun, kalau boleh servis dengan baik pun tak ada masalah. Ini dokumen mandatory yang kita perlukan lah sikit je. Satu, salinan IC. Nombor 2, borang permohonan. Lepas tu, nombor 3, menyata bank terkini lah. Untuk 6 bulan terkini. Kalau untuk maju, memang wajib untuk akaun semasa. Memang tak boleh pakai untuk peribadi. Untuk simpanan peribadi ni hanya untuk bangkit je. Tetapi kita boleh pakai boleh pakai simpanan atau peribadi untuk bangkit, untuk untuk permohonan saja. Bila dah lulus nanti, kita wajibkan pemohon untuk buka akaun semasa dengan Bank Islam. Lepas tu, pendaftaran perniagaan SSM. Bila ni, kalau macam tuan-puan buat bisnes daripada rumah, kita pun tengoklah macam gambar premis perniagaan ni, mana kalau macam dari rumah ada bilik khas ke untuk menyimpan stok ke, ambil gambar stok lah. Lepas kalau macam lain-lain nombor 7 ni, lain-lain dokumen untuk ditawarkan kepada pelanggan mikro yang layak lah. Dia untuk aset tetap seperti peralatan, mesin, sistem pos, ubah suai pun boleh, signboard pun boleh. Mana kalau macam apa-apa aset tetap, masa aset tetap ni bukanlah bukan stok yang kita boleh jual beli lah. Masa aset tetap tu yang kita pakai untuk buat perniagaan. Tawaran grant ni setakat ni masih ada, sebab untuk belanjawan 2024 tu kerajaan telah tambah sehingga 25 juta lah untuk grant padanan ni. Mana kalau macam insyaAllah selagi sampai habis tahun ni masih ada lah grant ni. Contoh macam ni, mohon lulus pembiayaan 20,000, petugas padan pun 20,000 juga. Maknanya dalam tangan nanti dapat 40,000, bayar balik 20,000 je. Sama juga kalau macam amount lain lah. Kalau lulus 5,000, dapat petugas padan pun sehingga 5,000 lah. Kalau dapat 10,000, bayar balik separuh tu je lah. Bayaran untuk mohon, ini standard biasa lah untuk mohon. Tadi tu yang mandatory dengan permohonan borang permohonan lah, hantar kepada saya dan kita akan hantar kepada HQ untuk analisis dan kita akan proses. Lepas tu insyaAllah jika lulus ada rezeki, surat tawaran akan dikeluarkan lah. So, akan biasa proses pengeluaran wang, lepas tu masuk akaun lah. Macam tips pembiayaan ni, satu, kalau untuk mudah dulu lah, mana matlamat perniagaan tu perlu jelas lah. Mana kalau macam kalau perniagaan A buat untuk jual barang-barang online tu, mana itu lah memang barang online, tak boleh tiba-tiba barang online lepas tu tiba jadi kontraktor pula. Mana bukan tak boleh, tak ada masalah pun kalau dokumen tuan-puan, perniagaan tuan-puan tersusun, masa insyaAllah boleh. Maksud jelas tu, maklumat perniagaan tu perlu jelas lah. Maksudnya ni perniagaan daftarkan ni perlu sah macam biasa untuk mudah perniagaan. Untuk akaun semasa perniagaan ni, saya rasa tuan-puan pun dah tahu akaun semasa perniagaan ni amat penting untuk perniagaan dan juga untuk sebagai rekod untuk bank dan mana-mana juga third party lah, untuk kita meyakinkan orang luar tentang keteguhan perniagaan kita lah. Macam kalau guna akaun simpanan peribadi ni macam kalau orang Terengganu panggil tu bolok lah kan, untuk kita tak boleh nak bezakan antara simpanan peribadi dengan penguasa lah. Ini sama juga yang macam order buat. Kalau hasil jualan pun semasa sebab
untuk rekod transaksi, dan juga yang paling penting kalau untuk tuan-puan nak buat tax declaration ke, mana memudahkan lah ada rekod transaksi. Lagipun sekarang ni micro PKS banyak pakai untuk QR code kan, mana benda tu terus masuk akaun semasa, mana lagi mudah untuk semua orang, untuk kemudahan tuan-puan juga untuk melihat dan merekod jualan peribadi, merekod perniagaan lah. Ini untuk QRP atau kad debit lah. Untuk ini bukan betapa hasil rasmi yang boleh mempengaruhi kelulusan lah, cuma untuk tip pembayar kita, mana kalau tuan-puan kena pastikan jumlah baki bulanan akaun semasa tu sentiasa tinggi dan mencukupi untuk bayar balik lah. Mana kalau macam rekod duit keluar masuk tu mana meyakinkan. Kalau jualan jumlah baki bulanan akaun tu janganlah terlalu sikit lah, buat mana kalau boleh, kalau lebih 1,000 tu insyaAllah okey lah kot, sebab janganlah tinggal sampai RM10 ke RM20 kan. So pemohon hendaklah menjaga rekod kredit atau sitar rezeki macam tadi dah, mana tidak ada tunggakan, tidak ada senarai hitam apalah, atau tidak ke undang-undang. Tuan-puan boleh juga semak rekod sikris melalui ni lah, online bank negara punya, dan sitos juga pun boleh semak secara online lah. Ini contoh lah. Mana kalau macam untuk tunggakan bulanan tu, mana kena kurang daripada 2 untuk mencerahkan peluang tuan-puan untuk dapat pembiayaan. Untuk sitos, mana ini maklumat biasa dalam sitos, cuma jangan ada tersangkut dekat section B dan section E lah. Mana yang ni yang kita bimbang juga kalau ada rekod nama tuan-puan lah, mana section D tu memang gelap terus lah tanpa peluang untuk proceed kan, sebab kita dah ada tindakan undang-undang. Mana kalau ada pun tuan-puan kena selesaikan dulu lah tindakan undang-undang ni. Dan juga section E ni untuk trade reference ni, blacklist ni kena hati-hati juga. Untuk zaman sekarang ni banyak ataupun syarikat yang boleh terus masuk dalam awak punya sitos yang bukan macam dulu setakat telco kan. So, sekarang kita pun dah tengok trend peningkatan macam penapis air, tekun, syarikat jual kereta ke jual motor pun ada masuk dalam yang hutang ni. Mana kalau macam adalah tersangkut, kalau tuan-puan cek situs sendiri ada tersangkut, mana selesaikan dulu lah, elok minta surat. Kadang dia orang kalau tuan-puan dah bayar, dia orang tak update pun kat situs tu, tapi tuan-puan boleh minta surat lah, mana surat tunggakan, surat penyelesaian tu, dan juga boleh ada sendiri, ataupun kalau untuk mohon tu boleh bagi kita surat penyelesaian tu lah. Okay, terima kasih. Kalau tuan-puan nak hubungi saya untuk pertanyaan lanjut, saya boleh hubungi ni. Saya ada pejabat di Menara Tabung Haji yang Molek. Kalau nak call saya pun boleh 03 331 9150, atau email pun boleh. Untuk yang microfinance ni, untuk bahagian HQ. Saya juga ada kawan saya daripada bahagian deposit Bank Islam yang akan juga berkongsi dengan tuan-puan berkenaan produk deposit itulah. Silakan Cik Fauzan. Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar ke suara saya ni? Jelas ke? Jelas Encik Fauzan. Okey, alhamdulillah jelas. Alright. Okey, terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada Pertubuhan Perniagaan Ekonomi Muslim Johor, atas jemputan bagi kami untuk menyampaikan sedikit taklimat atau berkongsi apakah
tawaran-tawaran terbaru daripada Bank Islam, terutamanya daripada apa yang Cik Zulmi ceritakan tadilah. Okey, untuk part saya, actually untuk deposit tak ada, kita just support kepada produk yang Encik Zulmi katakan. Okey, tapi mungkin ramai yang bertanya macam mana kalau dah ada financing kat Bank Islam, macam mana pula nak buka akaun dia? Tak pernah ada akaun apa lagi kemudahan yang kita boleh dapat dengan Bank Islam ni kan? Sebab umum tahu Bank Islam ni pun salah satu bank yang berlandaskan syariah sepenuhnya yang ditubuhkan pada tahun 1989, dan dalam produk kita semua adalah produk-produk yang patuh syariah lah termasuk apa servis dan juga produk lah. Okey, so tanpa memasa mungkin saya boleh share slide saya sekejap lagi sebentar. Okey, boleh nampak ke slide yang saya sharing sekarang? Boleh. Okey, terima kasih. Okey, so slide saya ni lebih kepada English lah, tapi saya akan explain ataupun ceritakan dalam bahasa Melayu supaya kita dapat kongsi dan lebih faham lah apa yang ada kat Bank Islam mengenai akaun dan juga servis-servis produk perbankan yang lain yang boleh membantu dan juga seiring lah dengan perkembangan seorang peniaga. Okey, ini adalah gambaran secara besar apa yang kita ada kat Bank Islam, daripada saluran terimaan masuk dalam akaun, pengurusan akaun, pembukaan akaun semasa ataupun simpanan, kepada pembayaran kepada sesiapa lah, third party ke, bank luar ke, pembayaran kepada SDN ke, dan sebagainya lah, dan seterusnya sampailah kepada reporting ni lah datangnya statement, rekod urus niaga, kira dan sebagainya. Okay. So Bank Islam menyediakan platform yang menyeluruh lah daripada start terimaan wang, saluran-saluran yang kita ada, QR ke, terminal credit card ke, JomPay dan sebagainya lah, mana semua ni adalah kita susun mengikut keperluan pelanggan lah. Tak semua perlukan benda yang sama cash lah. Okay, so yang ni apa yang saya nak explain kenapa saya selitkan kataan why must we SMEs must use current account. So kenapa SME ataupun AKS perlu ada akaun semasa. Nampak macam agak kelakar, tapi sebenarnya inilah realiti. Kebanyakan kita, terutamanya AKS terutamanya yang meniaga kecil-kecilan masih menggunakan akaun simpanan biasa untuk kemasukan duit dan sebagainya lah. Even ada tu dah siap QR dah, tapi masuk dalam akaun saving juga. So perkara ni adalah tidak digalakkan sebab akaun simpanan tidak sama sekali boleh digunakan untuk perniagaan. So macam Cik Zulmi cakap tadi, salah satu requirement dia untuk mendapatkan pembiayaan yang sebenar tadi tu, dia akan tengok pada akaun kita lah. Kalau ada akaun saving, dia dah lulus pembiayaan, dia kena juga buka akaun semasa. Itu adalah perkara yang wajib lah bila berniaga. Okay. So benda ni adalah satu keperluan. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن
يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا